لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Hari ni hari Senin. Asrama dah cerita. Itu cerita pasal apa kan? First week aku tak ingat lah. Kau ingat tak? Tak ingat juga. Tak payahlah, tak payah fikir. Okay, untuk minggu ni kita nak cerita pasal majlis. Kita tahulah kan, kadang-kadang kita ni nak kahwin tak semua orang suka. Orang-orang yang tak suka kita kahwin ni sama dengan setan lah. Setan kan tak suka bila kita mendirikan masjid. Gitu. Okay, bukan saja kenduri kahwin, mungkin kenduri-kenduri yang lain berkatan. Mungkin tengah katan tu Tok Mudim tu nak tengok, dah tak ada. Mungkin kan, kita tak tahu. Itu gangguan tu kan. Okey, kita akan cerita pasal kisah-kisah kenduri. Tapi tak apa, kita layan dulu intro macam biasa. Jangan lupa like, tekan semualah, subscribe. Like, subscribe, bell notification. Kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, kita nak cerita tentang Sofia. Sofia ni, dia ni merupakan seorang gadis. Datangnya daripada Johor Bahru, Negeri Sembilan. Gadis Johor Bahru, Negeri Sembilan. Ni orang kata apa? Daripada suku mana tak? Tak, okay guys. Untuk cerita dia ni bagi aku agak seram juga. Sebab benda ni berlaku ketika dia tengah buat majlis kesyukuran untuk anak dia. Majlis kesyukuran kena ganggu dek setan. Macam mana tu? Tapi orang kata benda-benda macam ni dia is every time and everywhere, anything can happen. Okay. Alright. Untuk cerita Sofia ni, dia bersama dengan suami dia. Suami dia nama apa Nelson. Tahu tak. Dia bukan Mak Salim kan. Sofia dikahwin, nama je Sofia, kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Namanya Mas Lan. Bukan. Namanya Lan. Lan dengan Sofia. Laki bini ni jangan keliru. Okey, diorang ni baru saja menimbang cahaya mata diorang yang pertama. Waktu tu baru saja lahirlah dalam lingkungan, kalau kata baru keluar daripada perut, lebih kurang berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan lama sangat. Siap nak buat cukur jambul 2 bulan lebih lah. Tak silap acap 2 bulan lebih. Dia ada bagi tahu. Dia tulis minggu. Aku nak kira pula berapa minggu tu kan. So 2 bulan lebih lah estimate kan. Alright. So 2 bulan lebih, diorang berdua ni setujulah, katanya nak buat sedikit majlis kesyukuran, cukur jambul dan sebagainya. Tapi benda lain dah jadi. Okay guys, pada malam ketika mereka ni melangsungkan majlis tersebut, macam biasa, orang start datang, dijemput orang kampung, orang masjid, surau dan sebagainya. Bacaan doa pun dimulakanlah, diketuai oleh imam masjid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah ke sudah, tak ada apa gangguan. Tapi guys, ketika hendak bermulanya majlis cukur jambul tu, tiba-tiba bayi yang tadi tu tengah tidur. Anak dia tengah tidur. Dia tak beritahu lah apa nama anak dia kan. Baby tu tengah tidur. Bila baby tu tengah tidur, diorang macam lancar sikit lah nak buat kerja. So tak ada menangis ke apa. And bila je diorang selesai baca doa kan, diorang dah amin dan sebagainya, tiba-tiba baby tu menangis guys. Menangis yang sangat-sangat dahsyat lah. Dia macam menangis terperanjat. Kau pernah kan baby macam tiba-tiba dia macam tersentak lepas tu dia menangis kan. Menangis yang sangat-sangat kuat. And mak bapak dia pun pergi ke arah baby tu and jut dia punya buayan tu lah. Dan bila dia buayan tu, makin dia enjut, makin dia tenangkan budak tu, makin lama makin bising budak tu, sehingga mengganggu beberapa tetamu yang lain lah. So bapak dia pun angkat anaknya tu keluar daripada buai dan pergi ke arah Pak Imam yang tadi itulah, yang nak menyelesaikan majlis ni. And sampailah dia nak sampai kat Pak Imam tu, baby ni makin lama makin kuat dia menangis. Waktu tu diorang ni macam, apa hal baby ni? Kembung perut ke? Padahal diorang dah check dah, tak ada masalah dan sebagainya kan. Menangis, macam tu nangis dia. Lepas tu dia macam, Pak Imam kenapa ni tak ada apa-apa ni, biasalah ni sejuk, tak pun dia tak selesa orang ramai. Pak Imam tu cakap macam itulah. Okey, tak apalah, kita start je lah buat benda ni. Kita start buat benda ni. Dan diorang pun bawa keluar gunting untuk digunakan untuk pergi gunting ujung-ujung rambut budak tu lah. So waktu mak dia bawa keluar gunting, and then bapak dia tengah pangku anaknya, Tok Imam tu pun keluarkan gunting tu daripada satu bekas bulat ni tau. Bekas bulat yang tak nampak belah dalam. And bila dia keluarkan guys, benda tu memeranjatkan semua orang. Kerana apa? Masa dia keluarkan
gunting tu, dekat hujung gunting tu seperti ada dakwat hitam. Bukan darah, tapi dakwat hitam. Benda hitam, macam cair hitam, berap dia angkat. Asal gunting awak ni awak celup dengan apa? Air biasalah ustaz, air pipe lah. Ni kenapa warna hitam jadinya? Waktu tu dia orang dah pelik. Macam mana air tu boleh jadi warna hitam. So dia orang pun pergilah cari dekat tempat sinki yang dia orang tak ada air tu. And waktu dia tengok dekat sinki tu, dia buka, air tu putih. And datang dari mana dia cari warna hitam tu? And waktu tu dia orang siasat, rupanya itu adalah angkara Profesor Clone. Tak. Tu cerita si Chuckman. Tak. Waktu dia orang dah macam panik tau. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia orang tengah mencari air datang dari mana air hitam tu. Dia jadi macam satu situasi yang semua orang nak tahu apa punca dia kan. Dia kata waktu tu boleh je teruskan, tukarlah air lain. Tapi waktu tu semua orang nak cek punca air hitam tu datang dari mana kan. And waktu tu Pak Imam tu kata tak apa, relax, kita settlekan ni dulu, habiskan majlis yang ini dulu, and then kita cari dekat mana datangnya air hitam ni. Mungkin tertumpah ke, ada budak-budak main ke kan. Okey, diorang gantikan dengan dengan bekas yang lain, ada air yang lain. Okey, mula-mula dia cocok pula dia dah macam lucah pula. Dia masukkan gunting tu dekat dalam bekas tu, dia keluarkan. And then okey lah, dia gunting sallallahu ala Muhammad sallallahu. Okey, sampai kali yang last kali dia nak pusing habis tu guys, dia masukkan balik gunting tu dalam bekas tu. And sekali lagi dia keluarkan, benda tu jadi warna hitam guys. Air tu bertukar jadi warna hitam. Uish, kali ni ustaz tu macam okay, there must something wrong here. Apa masalahnya ni kan? Waktu tu ustaz tu kata, sekarang awak pergi belakang, awak pergi ambil bekas. Saya nak bekas tu Lutsina yang boleh nampak dalam. Tak apalah, botol mineral pun botol mineral lah. And then kita buat benda ni macam biasa. And yang surprisingly guys, kali ketiga tu diorang buat, benda tu tak ada benda tu tak ada apa-apa yang jadi. So diorang berjaya lah habiskan that. Kan dia kena pusing kan, sallallahu alaihi wasallam tu kan, dia kena pusing sampai habis, benda tu tak jadi warna hitam airnya. Time nak tengok tak nak pula jadi warna hitam. Okey, dah sudah tu diorang ambil masa hampir ke 40 minit lebih tu untuk diorang habiskan, nak cukup jambul budak tu saja. Waktu tu diorang tak tunggu lama, and diorang bergegas lah pergi ambil makanan daripada dapur and keluarkan kepada dihidangkan kepada tetamu-tetamu sekalian. And waktu diorang buka je tudung saji tu guys, guess what? Semua makanan dalam tu rosak. Nasi dia tiba-tiba bau masam, ayam dia dah berbuih-buih, dagingnya dah hancur-hancur, and ada dekat bahagian sayur campur dia dah ada ulat. Bukan satu dulang je guys, tapi ke 8 dulang dekat dalam rumah tu. Semua jadi macam tu. Waktu ni si Sophia dengan si Lan ni dah macam koyak lah. What happened man? What happened on this my kenduri? Apa yang jadi kat kenduri aku ni? So si Lan ni pun letakkan babynya balik dekat buai tu, and then dia orang pergi check makanan tu balik. Bila dia orang pergi dapur, dia orang tengok memang tak boleh nak buat apa dah. Waktu tu dia pergi panggil Pak Imam tu ke depan. Bila sampai je Pak Imam tu dia pergi ke depan, and then dia panggil Pak Imam tu. Pak Imam tu pun berjalan dengan dia orang pergi ke belakang. And bila Pak Imam tu sampai situ, Pak Imam tu istighfar. Astaghfirullahalazim. Dia kata macam tu. Kenapa Pak Imam? Ada yang rosakkan majlis awak ni, ada yang dengki ni. Dia kata macam tu. Kenapa Pak Imam? Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor dia hantar malam ni. Masing-masing tengah jilat makanan awak tu. Waktu tu ustaz tu cakap macam tu, lagi gua goyang mat. Lagilah si Sophia dengan si Lan ni rasa macam serius lah, ada 8 ekor dalam ni, dia orang tengah jilat makanan awak tu. Awak pergi suruh tetamu-tetamu yang lain, yang mana anak perempuan, yang mana budak kecil, suruh dia orang turun. Perempuan yang ada haid ke apa, bawa keluar, tinggalkan beberapa je kat dalam ni. Saya nak semua lelaki dalam ni. Ustaz tu pun turun dengan dia orang, dan ustaz tu pun start baca. Dan bila ustaz tu start baca guys, waktu tu segala yang ada dekat depan kita orang ni, dulang dan sebagainya, memang kita orang nampak dia bersepar, berselerak sendiri macam tu. Bersepar, memang berterabur. Tiba-tiba bila ustaz tu baca, ustaz tu keluar lah, halau. And then dalam sejam lebih macam tu lah waktu tu. Bila dalam keadaan yang orang kata hara dekat dapur tu, tiba-tiba guys, ada seorang daripada pembantu ustaz ni tombang, jatuh.
Jatuh sebab apa? Dia kata dia terasa ada something langgar dia. Kau bayangkan kuat tak kuat benda Allah tu. And waktu tu kita orang memang dalam keadaan memang sangat panik, sangat orang kata apa, kacau lah waktu tu. And lepas je dalam keadaan yang huru-hara tu cap, aku dengan family aku masuk balik dalam rumah tu untuk check dekat mana bahagian yang dia buat. Dekat situ je. Bila dia check apa semua, baru aku tahu cap, ada seorang lelaki petang tadi, dia datang kat rumah aku, dia jual makanan, keripik, aku ingat lagi. And dalam keripik tu, ustaz tu kata dia dah letakkan something. Keripik letak angin, dalam tu letak setan mat. Kau buka, nak berjamu orang makan, benda tu keluar lah. Sebab ustaz tu tanya beli berapa bungkus? 8 bungkus. Nanya, kalau dia beli 10 bungkus tak 10 ekor dalam tu. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Sofia dan Lan kepada kita. Dahsyat kan cerita dia. Jual keripik, dalam letak setan. Kan? Tapi itulah, benda boleh jadi. And alhamdulillah lah, malam tu baby tu tak adalah kena apa-apa. Just mungkinlah baby tu menangis sebab yelah baby kan, dia mungkin nampak benda-benda macam tu dah berlegol kat dalam rumah dia. And kesiannya dia orang tak dapat nak jamu tetamu-tetamu tu makan pada malam tersebut. Dan ending dia kata dia minta maaf je. And malam tu dia orang tak duduk kat rumah tu, dia berpindah kat rumah saudara dia. So aku tak cerita sangat lah. And itulah dia cerita yang dikongsi. Aku harap Sofia dengan Lan ni sabar dengan ujian yang diberi. And cerita ni berlaku pada tahun 2016 guys. 6 tahun, so budak tu mungkin dah besar. So itulah dia. Okay guys, itulah dia cerita yang pertama. Untuk cerita yang kedua ni, kita nak cerita pasal ada seorang kakak ni lah, dia hantar kat Acap. Dia ni mak andam. Ui, aku tak boleh lah bila cerita-cerita pasal mak andam ni kan. Dia seram tau mak andam ni. Kalau dulu kan Acap ada like childhood fear, di mana diorang ada keluarkan macam cerita-cerita hantu kan, mak andam, tiba-tiba mak andam tu hantu sebenarnya. Seram tu. So bila aku baca tentang cerita Akak Lydia ni buatkan aku rasa macam, oh my god, seriously, this thing happen again. Macam tu. Lydia ni merupakan seorang mak andam. Dia ni dah orang kata expert lah dalam bidang andaman ni. Dah lebih kurang 7 ke 8 tahun dah. Dia kata ini adalah pengalaman yang paling ngeri sekali dia pernah lalui ketika dia mengandamkan si perempuan ni. Aduh ya, mesti kau minta gambar kan. Aku lupa lah minta gambar kat akak tu. Tapi nak contact dia dah susah sebab benda ni dia send 2 bulan lepas. Tapi tak apalah. Kalau ada gambar tu nanti aku payung kat video next. Alright. Akak Lydia ni, dia ni seorang mak andam. Waktu terjadinya kisah ni adalah pada tahun 2018. 4 tahun lepas. Okay. Dia kata seorang pengantin ni, dia call lah mak andam ni. Dia call mak andam ni, tanya boleh tak ini dan sebagainya. Ikutkan cap, malam tu akak ni dah tak boleh sebenarnya nak terima dia punya tempahan. Disebabkan akak dah lewat sangat waktu tu. Sebab dia ni kira last minute lah. Tapi disebabkan dia ni anak kepada kawan akak. Kawan lah, kabel lah benda-benda macam ni kan. So dia tak ada choice lain lah. Dia kata kang akak tak buat kan, berkata pula. So akak pun terima lah dia punya tawaran lah pada waktu tu. So akak tak ada choice lah. Sampai je akak dekat rumah dia yang berada dekat area-area selatan Johor, dia kata dah pukul 11 malam cap. Waktu tu 11 malam akak datang. Waktu tu kita orang nak berbincang tentang besok pagi tu macam mana, apa yang kita nak buat dengan majlis pernikahan dia waktu tu. Dia nak nikah pagi besok tu. So akak macam tak apalah, jumpalah kejap, macam tu lah lebih kurang. Sampai je akak dekat tempat rumah dia. Dia ada macam meja batu bulat tau cap. Kita orang duduk berdua dekat situ. And then kita orang borak lah, dia nak package yang mana, dia nak batu tu inai macam mana. Waktu tu tak tahulah henna ni dah ada ke tidak kan. Dia kata nak inai macam mana. Kita orang borak. So waktu dia borak semua ni, yang budak perempuan ni pun satu. Biasalah orang baru nak kahwin, tak ada dihidangnya air ke apa. Akak datang tengah-tengah malam ni, akak pun tanyalah, kita ni borak dah lama tak ada air ke. Muka tak malu kan. Tapi tak apalah, memang kena tanyalah. Orang datang bagilah air. Lepas tu budak perempuan ni pun kata, sorry kak, alamak terlupa kak. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia baru bangun, pergi buat air. And akak pun duduk dekat meja batu tu. So waktu tu akak pun tengok Facebook dekat phone lah, tengok Facebook. And then masa akak tengah tengok Facebook tu, ada seorang nenek tua yang datang tak tahu daripada mana, tiba-tiba bagi salam kat akak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni. Ni daripada mana? Ni keluar sekejap, tadi jaga rumah. Okay. Nak masuk ke ni? Nak masuk dalam dah.
Nenek masuk dulu ya. Masuk. Sila. So nenek tu pun masuk dalam rumah tu, and then aku perhati nenek tu jalan pergi ke hujung. Hujung tu dapur dia. So aku ingat dia mungkin nak pergi tegur cucu dia ke, tanya siapa kat luar tu kan, macam tu kan. Tapi bila aku tengok tu budak nenek tu macam tegak je. So aku malas nak layan, aku main phone. Aku main phone semua sampailah budak tu datang balik. And then dia pun bagi air. Borak. Lepas tu akak tanya dia, dek, nenek kau pergi mana malam-malam buta ni, 11 lebih ni, kuat lagi dia berjalan, dah bongkok macam tu. Budak perempuan terpelik. Klise lah budak perempuan terpelik. Nenek mana kak? Nenek kau lah tadi masuk dalam. Dia kata tadi jaga rumah mana tah. Lepas tu dia masuk. Dia kerja apa? Akak ni mengapu-gapu lah tengah-tengah malam ni. Astaghfirullahalazim, mengapu apanya? Ni lah nenek mana? Kau tu yang nak bergurau dengan akak ni. Cepat pilih. Dia kata macam tu lah. So akak ni pun berpilih-pilih borak. Akak tengok dah 12.40 lebih kurang macam tu lah. So akak cakap okay, so dah confirm apa semua. Akak pun balik lah ke rumah. Sampai rumah apa semua, besok tu akak prepare nak pergi ke majlis dia. Pagi besok tu akak sampai dalam lebih kurang 7.30 pagi. Sebab dia nak nikah dalam pukul 9 lebih waktu tu. So akak pun macam kena prepare awal lah. Kita come on, mak andam kena punctual. Kejap, leher aku sakit. 1 minute later. Lepas tu bila akak sampai kat rumah dia, akak nampak nenek tu ada lagi kat situ. So apa benda yang peliknya, budak perempuan ni kan, nenek tu ada kat situ, tengok lalu lalang kan. Dan pada waktu tu akak pelik, nenek ni tak mandi ke pada malam tadi? Baju sama je kan? Ke memang dia pakai baju tu je? Tapi akak tak adalah nak tanya. So akak pun masuk ke dalam bilik dia, and then akak pun nak make up lah budak perempuan tu. So akak pun tunggulah. Sebab masa akak masuk dalam bilik dia, budak perempuan ni tak ada. Waktu tu pukul 7.30 pagi. Akak ingat lagi waktu 7.30 pagi, budak ni tak ada lagi. Katanya budak ni tengah bersiap kat bilik lain. So akak pun duduk. Aku duduk. Tiba-tiba pintu dekat depan bilik tu terbuka jap. Lepas tu akak macam akak tinjau lah, tak ada siapa pula masuk. Akak bangun, akak buka, akak tutup balik, akak duduk balik, akak tunggu. Lepas tu akak buka phone. Masa akak buka phone, sekali lagi pintu tu terbuka balik. Akak tengok, handset dia rosak ke apa kan. Akak pun biarlah, lantak lah kan. So akak pun main phone. Sekejap lagi akak terasa seperti ada orang sedang berjalan masuk ke dalam bilik tersebut. Dan akak pun tengok daripada ujung mata akak tengok ada perempuan yang masuk ke dalam berbaju pengantin. So budak tu dah masuk lah waktu tu. So akak pun dah masuk dah. Akak pun letak telefon kat tepi, and then pengantin tu pun duduk dekat meja solek tu Dan bila waktu di tengah duduk kat meja solek apa semua, akak pun pergi kat perkakas akak pun keluarkanlah barang-barang makeup yang akak nak make upkan dia. Akak keluarkan perkakas akak apa semua, akak letak dalam satu bakul, dan akak letak kat atas meja makeup apa semua, and then akak mula make up dengan dia. Tapi yang peliknya budak ni tak banyak cakap. Mungkin dia ngantuk lah kot, malam tadi tak boleh nak tidur, gemuruh ke apa. Budak ni tak banyak cakap, tak bercakap pun sebenarnya. Akak make up, akak tanya dia macam mana, ready ke, nervous ke. Padahal bukan tak jumpa, malam tadi dah jumpa. Kalau kata segan ke apa kan, budak tu diam je waktu tu. So aku pun macam pelik lah, aku malas nak tanya. Aku make up dengan dia macam biasa Sampailah satu ketika ni nenek yang aku nampak malam tadi tu masuk kat belakang. Dia masuk, Nek, Assalamualaikum. Budak tu, nenek tu jalan je, and then nenek tu duduk dekat katil budak perempuan tu. Aku macam, apa yang pelik sangat budak rumah ni, pagi-pagi ni tak nak bercakap semua. So aku pun make up lah, aku make up perempuan tu buat macam biasa apa semua. And then dah sudah, aku pun letak barang-barang make up aku ke tepi, and then aku nak iring lah budak perempuan ni keluar. And waktu aku letak barang-barang aku tu kat tepi, aku nak iring budak ni keluar. Bila aku toleh budak tu dah tak ada kat meja make up budak ni tadi kita suruh tunggu, hilang pula. Inilah budak-budak zaman sekarang ni kan, Nek. Orang suruh tunggu tu adalah sebab ni suka-suka nak keluar. No, nenek tu pun tak ada. Ghaib. Uish, lagi kencang. Jadi macam, alamak, dah seram. Masa tu bulu roma akak memang akak mengemang gila. Akak pun letak barang, tutup, zip. Akak keluar pada rumah tu Akak tak toleh belakang, akak masukkan barang kat dalam kereta, dan akak duduk.
Apa yang aku nampak tadi? Macam tu akak rasa. Waktu tu akak memang dalam kereta tu ketakutan. Memang akak tutup lah semua, pintu cermin apa semua kan. Dah tutup, dah takut. Akak start engine Wira akak. And akak pun masuk gear. Akak jalan terus. Bila akak jalan terus tu cap, dalam hati, dalam kepala otak ni memang orang kata tak tahulah waktu tu akak rasa apa. Bila akak jalan terus tu cap, selang 3 rumah, akak tengok ke arah kiri. Baru akak perasan itu rumah dia cap. Itu rumah dia cap. Akak berhentikan kereta, akak turun kereta, akak bagi salam, pengantin tu keluar. Pengantin tu kata dia call akak tak dapat-dapat. Dia call akak tak dapat-dapat. And dia risau, dia kata akak scam dia. Tapi akak dah sampai. Akak tak bercakap banyak. Akak minta dia untuk make up dekat luar rumah, dekat beranda dia. Akak dah settle make up. Tangan dia menggigil-gigil cap. Hati ni memang tak tenang. Memang akak nak bertanya kepada dia, tapi sebabkan dia pengantin, akak tak nak dia kacau bilau ke otak apa semua. Dah sudah habis majlis dia, akak jalan balik dekat tempat yang akak berhenti pagi tadi. Bila akak jalan tu cap, dekat situ yang ada adalah tanah perkuburan Cina, jirat Cina. Kawasan dia tinggi-tinggi yang akak berhenti 3 rumah selepas rumah yang akak pergi pagi tadi. So itulah cerita yang dikongsikan oleh akak ni tadi. So itulah guys, 2 cerita pasal majlis. Satu tu memang dahsyat, yang kedua pun not bad. So kalau korang ada cerita-cerita, korang bolehlah hantarkan cerita-cerita korang ke email yang Acap dah bagi ni. Tak kisah apa jua korang punya topik, insyaAllah kita orang akan try kaji, kita orang akan try gali, dan kita orang akan susunkan mengikut topik masing-masing. Dan kat sini Acap minta korang untuk bersabarlah. Kalau minggu ni Acap keluarkan pasal asrama, cerita kau pasal kampung, kat mana aku nak selit? Tunggulah part kampung keluar, cerita bukan marah, bagi tahu. Okay, alright. So jangan lupa hantarkan cerita korang dekat ni, ash.share97@gmail.com. And kalau korang ada cerita-cerita macam ni lagi, korang boleh komen kat bawah juga. Ataupun korang nak lagi cerita pasal majlis, korang boleh komen juga dekat bawah. And kita jumpa di Seram Isnin yang akan datang. I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Wacau lu. Assalamualaikum. Bye.